Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kita pada hari ini. Oke, 2 orang je kehadiran hari ini. Yang lain mana? Line slow ke? Adam, line slow ke yang lain? Ya. Okey, 2 orang pun 2 orang lah. Okey. Hari ini kita akan belajar satu sukan yang menarik. Sukan yang 2-3 hari ini terkenal lah. Dia kerana Paralimpik. Isu sukan ni terkait dengan Paralimpik negara lah yang bermain di Tokyo. Okey. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana sukan ni kalau bukan sebab event-event yang besar, dia kurang mendapat perhatian. Namun sukan ni berjaya buktikan mengharumkan nama Malaysia. Okey, saya bagi tengok video dulu Okey, boleh nampak video tak? Boleh nampak video saya tak? Boleh. Ada kebaikan pada setiap insan. Kita tengok sekejap Ziad Zulkifli, lontaran yang pertama. Dia mempunyai catatan 17.03 selaku catatan yang terbaik. Rekod paranya telah pun dipecahkan sebentar tadi. Oh, terbaik dari Ziad. Kita nantikan catatan yang diperoleh oleh Ziad Zulkifli. Ingat perak kejuaraan dunia di Dubai. Dia mencipta 17.31 sekaligus memadam rekod dunia yang diciptanya sendiri. Jadi rekod dunia pada balingan yang pertama telah pun dipecahkan oleh Ziad Zulkifli. Memadam rekod lama 17.29 yang dilakukan di London pada 2017. Jadi terus mendapat input terbaru dari Muhammad Faizul iaitu jurulatihnya. Oh, world record untuk balingan yang pertama dari Ziad Zulkifli. Doa bukan saja untuk dirinya, malahan untuk 32 juta rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan secara langsung. Dia akan melakukan lontaran yang kedua selepas lontaran yang pertama mencipta rekod dunia 17.31. Oh, setidak-tidaknya berada pada kedudukan Okey, dah tengok video tu? Dah. Okey, boleh teka tak apa yang kita akan belajar hari ini? Sukan lontar peluru. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar itu salah satu sukan adalah sukan olahraga asas. Dia dalam kategori olahraga asas adalah iaitu lontar peluru. Okey, sekejap saya paparkan slide.
Okey, boleh tengok slide saya tak? Boleh tengok slide saya tak? Nampak tak? Boleh nampak. Adam nampak tak Adam? Nampak. Okey. Lontar peluru ni kita akan belajar ni adalah lontar peluru gaya O'Brien diperkenalkan oleh William Patrick pada tahun 1950. Okey. Gelongsoran lontar peluru berfungsi untuk menghasilkan daya eksplosif pada kedudukan kuasa sebelum melontar peluru. Lontar peluru merupakan salah satu acara padang dalam kejohanan olahraga peluru diperbuat daripada besi, padu atau tembaga. Berat peluru adalah berbeza mengikut kategori. Sekolah rendah, bagi sekolah rendah, peluru yang digunakan adalah 2.72 kg. Terdapat pelbagai teknik dalam lontaran, itu bersilang pangkah, gaya berdiri, gaya langkahan ke belakang dan gaya O'Brien. Gaya O'Brien adalah gaya yang akan kita belajar ini ya. Okey, boleh tolong bacakan untuk saya tak? Ni peluru. Boleh. Ia diperbuat daripada besi pejal berbentuk bulat dan licin. Berat peluru untuk peserta lelaki adalah 7.257 kg dan bagi wanita adalah 4 kg. Manakala ukuran diameter adalah antara 110 hingga 130 mm dan 95 hingga 110 mm. Bagi peserta remaja bergantung kepada umur, iaitu peringkat umur bawah 17 tahun lelaki dan wanita adalah 5 kg dan 4 kg. Manakala bawah 15 tahun lelaki dan wanita adalah 4 kg dan 3.25 kg. Perbezaan berat peluru perlu bagi memudahkan lontaran dibuat mengikut keupayaan peserta berdasarkan peringkat umur. Okey. Apa yang Akil dah baca tadi adalah sedikit ulasan lah berkenaan peluru yang akan dilontar. Okey, salah satunya berat bagi wanita, bagi lelaki, bagi umur 15 tahun, untuk awak semua, dan serta bagi bawah 17 tahun. Semua berat dia semua dah dinyatakan. Okey, kita move seterusnya. Okey, peraturan asas lontar peluru. Peraturan asas lontar peluru dibuat dalam lautan bergaris pusat 2.13 meter. Pelontar masuk dan keluar dari bahagian belakang bulatan. Apa jadi kalau dia masuk dari tepi atau dari belakang? Dia akan dikira batal. Okey, seterusnya peluru mesti mendarat pada sektor 40 darjah yang dalam medan yang disediakan, dalam arena yang disediakan dalam sekitar 40 darjah sahaja. Okey, pelontar dikira batal apabila menyentuh kawasan luar bulatan. Okey, awak akan berada dalam bulatan dan sekiranya kaki awak atau anggota badan awak mana-mana yang menyentuh luar bulatan atau memijak bahagian kayu penghadang di hadapan akan dikira batal juga. Pelontar boleh keluar dari bahagian belakang bulatan selepas peluru mendarat. Okey, selesai awak melontar, awak diminta untuk keluar melalui belakang. Jangan keluar tepi dan depan. Okey, dia dibimbangi akan batal. Okey, seterusnya. Kenapa saya nak sentuh pasal kepentingan fasa gelongsoran. Kejap lagi kita akan pergi ke fasa-fasa. Okey, kita baca sikit. Tendang kaki kiri cepat ke belakang ke arah lontaran. Serentak gelongsorkan kaki kanan ke tengah bulatan. Letakkan kaki kiri dekat kayu penghadang dan tidak mengubah bahagian atas badan. Luruskan dengan cepat serta badan diangkat dan diputarkan sedikit. Kaki kanan menggerakkan pinggul ke atas ke hadapan
bahu menghadap arah lontaran. Okey, apa yang awak faham tentang gaya gelongsoran ni? Adam, awak faham apa Adam? Ke tak faham? Okey. Dalam daya fasa gelongsoran ni, awak perlu dia penting kerana daya kuasa yang digunakan. Okey, seperti yang dah ditunjuk tadi. Okey, gelongsoran berfungsi untuk menghasilkan daya eksplosif pada kedudukan kuasa sebelum melontar peluru. Maksudnya bila awak gelongsoran ni, daya eksplosif awak untuk semasa melontar, maksudnya semasa melontar, okey, akan meningkatkan daya eksplosif dan akan menyebabkan peluru itu dilontar dengan lebih jauh. Okey, macam Ziad Zulkifli, dia dah berjaya cipta rekod dunia yang baru, tapi tidak salah, tapi semua dah tengok, seluruh dunia dah tengok, dia buat 17.94 namun dibatalkan atas sebab-sebab tertentulah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada fasa-fasa lontar peluru. Okey, kita akan ada 4 fasa. Okey, baca yang pertama, fasa apa? Fasa persediaan. Okey, dalam okey, kejap Dalam fasa gaya O'Brien ni ada 4 fasa, iaitu persediaan yang pertama. Okey, kita tengok persediaan. Pertama, kena bengkokkan badan. Bengkokkan kaki kanan, kaki kiri diangkat dan dibengkokkan. Okey, seterusnya kita masuk ke fasa gelongsoran. Yang ni saya dah terangkan tentang fasa gelongsoran. Kenapa fasa ni penting? Ia bertujuan meningkatkan daya eksplosif pada lontaran peluru anda. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh faham Okey, bagus. Adam, kenapa angkat tangan tu Adam? Okey, seterusnya. Fasa lontaran. Siku kanan diangkat tinggi. Siku kanan diangkat tinggi, kaki kiri masih menyentuh bulatan. Maksudnya bukan dia luar bulatan tu masih di dalam bulatan. Tapi dia kaki kiri ni macam dikunci lah. Dikunci. Okey, seterusnya peluru dilepaskan. Ini fasa lontaran. Okey, seterusnya adalah fasa pemulihan. Okey, semasa lontaran dibuat, badan awak akan melompat untuk menghasilkan daya eksplosif dan mendarat dengan kaki kanan. Awak perlu pindahkan berat badan kaki kiri ke kaki kanan supaya lontaran awak lebih jauh. Okey, faham tak? Faham. Okey. Adam, okey Adam? Okey. Slow lah. Okey. Ni awak boleh tengok sedikit gambar rajah kawasan gelanggang lontar peluru. Yang saya cakap tadi, awak perlu masuk dari belakang, maksudnya dari kawasan melontar tu, konkrit tu. Okey, awak perlu masuk dari situ. Okey, di tengah tu 5 cm garisan pembahagi. Dan saya cakap 40 darjah tu, 40 darjah maksudnya dia akan pergi melebar macam ni. Melebar Kalau awak pernah tengok lontar peluru awak tahu. Dia garisan darjah tu 40 darjah. Okey, bukan darjah Celsius Okey, seterusnya adalah papan penahan. Papan penahan ni lah tempat kaki kiri awak akan duduk di depan. Bukan luar tu. Kalau luar, menyentuh luar,
akan jadi batal. Akan jadi apa, Akil? Batal. Batal. Okey, good. Okey, seterusnya cara memegang peluru. Okey, awak boleh tengok cara memegang peluru basic. Okey. Awak semua buat macam ni. Okey. Macam 5 jari awak ada ni kan? 5 jari. Tutup 2 jari, jari ibu jari dan jari ujung. Okey. Biarkan 3 jari sahaja. Itu jari telunjuk serta 2 jari yang lain lagi. Okey. Awak letakkan peluru awak betul-betul di atas jari awak. Okey. Macam ni peluru kan. Okey. Awak letak macam ni. Okey, faham? Boleh faham? Boleh. Okey, good. Okey, seterusnya ambil jari awak yang memegang peluru ni dan letakkan di bahagian leher kanan. Kalau awak kidal, leher kiri lah. Kalau awak kanan, leher kanan lah. Leher kanan. Dan bersedia untuk ambil lajak untuk melontar mengikut fasa-fasa gaya O'Brien. Itu fasa persediaan, gelongsoran, pelontaran dan pemulihan. Okey. Awak boleh tengok ni. Boleh nampak tak? Ni fasa-fasa dalam O'Brien. Nampak tak? Nampak. Okey, macam awak tengok gambar A. Macam mana dia cuba lempar. Kan lontar, dia lontar peluru ni bukan lempar lontar. Lontar dan lempar adalah sesuatu benda yang lain. Okey. A ni fasa-fasa dia daripada fasa persediaan sampai ke fasa pemulihan. Okey. Okey. Habis dah apa yang kita nak belajar ini. Okey, saya nak rangkumkan sikit lah. Lontar peluru ni dia tidak begitu terkenal lah kalau dalam kalangan masyarakat kita ni dia kurang terkenal kalau nak dibandingkan sukan-sukan yang lain macam bola sepak, futsal, larian 100 meter. Namun dengan sukan inilah yang mampu menghasilkan pingat emas di Malaysia pada Rio 2016. Okey, pada 2020 kita kurang bernasib baiklah. Okey, itu sebab perlu awak belajar tentang sukan-sukan yang kurang mendapat perhatian masyarakat ni, naikkan dia supaya dia lebih dilihat di mata masyarakat lah. Okey. Awak belajar ini adalah lontar peluru gaya O'Brien. Saya nak awak praktikkan di rumah, tengok YouTube, tengok apa-apa kaitan buku teks awak tentang langkah-langkah melakukan gaya lontar peluru gaya O'Brien ni dan praktikkan di rumah sebab musim-musim ni sekolah pun tak buka. Okey, pastikan awak tahu cara-cara gaya O'Brien ni. Dan nanti besar tak adalah awak tak tahu apa-apa kan. Okey, faham tak? Faham. Okey, good. Okey, Adam boleh rangkumkan apa yang kita belajar ini? Rumusan. Apa yang awak dapat belajar ini maksudnya? Ha? Lain slow kau tu. Kita belajar pasal semasa lontaran peluru. Saya kurang dengar lah Adam. Akil apa yang awak belajar? Saya dapat belajar tentang gaya O'Brien dan cara memegang peluru. Memegang
Macam mana memegang tu Akil? Kita guna berapa jari? Guna 2. Oh, 2 jari. Guna berapa? Guna 5. 5. Kita guna 3. Okey, 3 tutup 2 yang ibu jari dan yang jari hujung ni. 3. Kita gunakan berapa? 3. Okey, good. Ya Allah. Okey. Awak dah belajar cara pegang, cara lontar O'Brien hari ni. Saya harap awak dapatlah faham apa fasa-fasa semuanya. Fasa dan dapat lakukan secara psikomotor lah. Okey. Saya dah bagi link dalam awak punya WhatsApp, word wall. Saya dah bagi satu quiz word wall dan saya harap awak dapat jawab dan saya harap awak jawab dan dapat hantar tepat pada masanya. Sebab itu ada yang jawab tapi ada yang tak jawab, ada yang tulis nama kehadiran aja. InsyaAllah lah. Tak apalah, saya pun faham. Okey, harap awak dapat menjawab isi masa awak tak sampai 5 minit pun, dalam 5-6 soalan je. Awak boleh jawab kejap dan awak pastikan awak jawab dengan betul lah. Dengan usaha sehabis baik. Okey, dan pastikan lontar peluru ni awak boleh gunakan awak pandai melakukan lontar peluru gaya O'Brien sebab saya yang ajar. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Terima kasih. Masuk kelas saya.